Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk utama video ini adalah kemurungan online learning dalam kalangan mahasiswa. Pandemik COVID-19 telah mengakibatkan penutupan institusi-institusi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang semakin menular. Ekoran daripada penutupan institusi pendidikan termasuklah institusi pendidikan pengajian tinggi. Para mahasiswa dan mahasiswi perlu menjalani pengajian dari rumah secara atas talian. Pembelajaran secara atas talian atau lebih dikenali sebagai online learning telah sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan mental seseorang mahasiswa itu sendiri. Antara kesan pelaksanaan online learning terhadap kesihatan mental mahasiswa adalah potensi untuk dilanda kemurungan adalah semakin tinggi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Kemurungan dapat dikenal pasti daripada tingkah laku pelajar. Kemurungan boleh mendatangkan kesan yang lebih buruk seperti tahap prestasi akan merudum sekiranya tidak ditangani dengan segera. Kemurungan berkait rapat dengan isu kesihatan mental. Faktor kemurungan dalam kalangan mahasiswa universiti bukan sesuatu perkara yang baru dan ia mencetuskan kebimbangan pelbagai pihak. Salah satu faktor berlakunya kemurungan semasa pembelajaran atas talian adalah mengenai aspek kewangan. Aspek kewangan amat penting kepada mahasiswa, lebih-lebih lagi ia melibatkan penggunaan gadget, internet dan juga sebagainya. Hal ini demikian kerana pembelajaran atas talian amat memerlukan penggunaan internet yang banyak dan internet tersebut memerlukan wang yang secukupnya untuk membuat pembelian setiap bulan. Sekiranya mahasiswa mengalami kesempitan wang, maka mahasiswa tersebut mungkin tidak akan dapat menjalankan PDPR secara sempurna tanpa wang untuk membeli internet. Selain itu, aspek kewangan juga amat memainkan peranan dalam pembelian gadget. Hal ini demikian kerana penggunaan smartphone, tablet, komputer riba dan juga lain-lain lagi alat untuk pembelajaran atas talian amat penting. Sekiranya mahasiswa tersebut tergolong dalam golongan yang kurang berpendapatan, ia akan menjejaskan mahasiswa untuk melaksanakan tugasan mereka secara atas talian. Oleh hal demikian, aspek kewangan amat mempengaruhi tahap kesihatan mental mahasiswa sehingga boleh mengakibatkan kemurungan. Faktor seterusnya yang menyebabkan kemurungan online learning ataupun kemurungan pembelajaran atas talian ialah disebabkan oleh masalah keluarga. Salah satu masalah keluarga adalah seperti penceraian ibu bapa. Untuk pengetahuan semua, selalunya penceraian ibu bapa akan memberikan impak yang sangat negatif kepada seseorang pelajar. Antara impak negatif penceraian ibu bapa tersebut ialah pelajar akan mengalami tekanan perasaan yang teruk. Keadaan inilah yang menyebabkan kebanyakan daripada mereka tidak akan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran disebabkan oleh pemikiran yang terganggu. Tekanan perasaan dan pemikiran yang terganggu inilah yang mendorong kepada berlakunya kemurungan dalam kalangan pelajar yang sedang menjalani pembelajaran secara atas talian ini. Masalah keluarga yang kedua ialah keadaan persekitaran terutamanya di rumah pelajar tersebut. Contoh yang terdekat adalah seperti adik-beradik serta ibu bapa yang kerap bergaduh di antara satu sama lain. Gaduhan yang kerap berlaku itu sudah pasti akan menyebabkan persekitaran pelajar itu menjadi bising dan tidak tenteram. Suasana rumah seperti itu akan menyebabkan pemikiran pelajar menjadi sangat bercelaru dan kebanyakan mereka juga tidak akan dapat menumpukan sepenuhnya perhatian terhadap pembelajaran ataupun kelas atas talian yang sedang dijalankan. Kekurangan perhatian semasa kelas sedang dijalankan menyebabkan mereka tidak memahami apa yang dipelajari. Pemahaman yang kurang terhadap apa yang dipelajari menyebabkan pelajar sukar untuk membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah sekaligus menyebabkan prestasi pembelajaran mereka merosot. Jadi jelaslah bahawa masalah keluarga seperti penceraian ibu bapa dan keadaan persekitaran di rumah pelajar tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada berlakunya kemurungan online learning ataupun kemurungan semasa pembelajaran atas talian ini, lebih-lebih lagi pada waktu sekarang di mana pandemik COVID-19 ini kebanyakan pelajar sememangnya menjalankan pelajaran mereka secara atas talian.
Masalah kemurungan online learning dalam kalangan mahasiswa juga disebabkan oleh faktor aspek pembelajaran. Hal ini disebabkan semasa pembelajaran secara online, kebanyakan pelajar sukar untuk fokus dan memberi sepenuh perhatian terhadap pembelajaran mereka. Hal ini disebabkan terdapat halangan yang terpaksa dihadapi oleh mereka. Contohnya macam masalah rakan internet, suasana pelajaran tidak kondusif dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk faham apa yang diajari oleh para pensyarah dan memberi kesan kepada prestasi dan juga boleh menjejaskan keputusan peperiksaan mereka. Selain daripada itu, pembelajaran secara online juga menyebabkan para pelajar mengalami keletihan fizikal dan mental. Hal ini disebabkan mereka terlalu lama duduk menghadap skrin komputer, menyebabkan mereka rasa cepat penat, akan rasa tertekan dan juga memberi kesan kepada emosi mereka sehingga mereka mengalami kemurungan yang melampau. Seterusnya beralih kepada kesan kemurungan online learning terhadap mahasiswa. Kesan kemurungan yang pertama ialah kemurungan yang terjadi boleh menyebabkan emosi mahasiswa menjadi tidak stabil. Hal ini kerana kemurungan yang dialami misalnya akibat daripada pembelajaran atas talian, online learning mendorong seseorang individu itu untuk berasa tertekan dan mudah beremosi dengan perkara-perkara seperti tugasan yang terlalu banyak, tarikh pengutaran tugasan yang mendekat, capaian internet yang lemah dan lain-lain. Individu yang mengalami kemurungan ini juga sangat sukar mengawal emosi dan memiliki emosi yang sering berubah-ubah iaitu mudah marah, sedih, rasa diri tidak dihargai dan tidak diperlukan. Hal ini sangat berbahaya kerana jika emosi seseorang individu itu tidak stabil, maka terdapat kemungkinan baginya untuk melakukan hal-hal seperti bunuh diri. Insomnia ialah keadaan individu yang suka untuk tidur, kerap bangun daripada tidur dan tidur yang tidak lena. Insomnia adalah berbeza daripada hypersomnia yang dihadapi. Masalah kemurungan yang dihadapi oleh seseorang individu akan menyebabkan berlakunya insomnia. Individu yang menghadapi masalah insomnia akan merasa sukar untuk tidur, tidak dapat tidur dengan lena pada malam hari dan kurang aktif pada siang harinya. Insomnia terdiri daripada 3 iaitu insomnia sementara, insomnia jangka pendek, insomnia kronik. Insomnia sementara bergantung kepada keadaan, persekitaran dan tekanan hidup yang dihadapi oleh seseorang individu. Insomnia jangka pendek. Jika insomnia sementara melarat, ia akan menyebabkan berlakunya insomnia jangka pendek. Insomnia jangka pendek akan berlarutan tidak kurang lebih daripada 3 hari. Insomnia kronik. Jika insomnia jangka pendek tidak dirawati dengan baik, ia akan menyebabkan berlakunya insomnia kronik. Insomnia kronik akan berlaku beberapa bulan hingga ke beberapa tahun. Kesan yang seterusnya adalah pelajar akan kehilangan minat dan keseronokan dalam melaksanakan tugasan. Seperti yang sering menjadi perumpamaan, tak kenal maka tak cinta, begitu juga dengan aspek ini di mana dalam situasi ini pelajar selayaknya memiliki perhatian dan keinginan untuk tahu lebih lanjut, iaitu sesuailah dengan dimensi remaja yang positif. Kemudian memiliki tanggapan tugasan sebagai suatu beban, hanya melaksanakan sesuai diarahkan oleh guru atau pensyarah. Maka dengan ini, pelajar tidak mendapat sebarang hasil pembelajaran tersebut. Oleh itu, akan menyebabkan kegagalan objektif falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Segala prestasi seorang pelajar akan merosot. Antara langkah untuk mengatasi masalah kemurungan dalam online learning adalah mendapatkan rehat yang cukup. Kebanyakan pelajar menjalankan pembelajaran secara dalam talian di rumah masing-masing. Oleh hal yang demikian, pelajar juga turut terbeban dengan tanggungjawab lain di rumah seperti menyidai kain, mencuci kain, mengemas rumah dan banyak lagi. Selain itu, terdapat juga pelajar yang mengalami masalah internet. Hal ini menyebabkan pelajar
pelajar tidak mendapatkan maklumat dengan lengkap. Untuk mendapatkan rehat yang cukup, pelajar perlu menyediakan jadual belajar yang sistematik. Pelajar juga perlu menggunakan kaedah belajar yang bijak dan menjimatkan masa. Jelaslah bahawa rehat yang cukup amat penting dalam menangani masalah kemurungan dalam kalangan pelajar. Langkah seterusnya ialah tidak boleh menyendiri atau perlu mencari teman. Mereka yang mengalami masalah kemurungan semasa online learning perlu mencari teman untuk meluahkan perasaan dan berkongsi masalah yang dialami. Hal ini demikian akan membuat diri seseorang pelajar yang mengalami masalah tersebut tidak terbeban dan memikirkan perkara negatif. Pelajar yang mengalami kemurungan tersebut juga perlu berjumpa dengan seseorang yang boleh dipercayai seperti rakan karib untuk berkongsi masalah mereka. Hal ini demikian akan membuatkan mereka berasa selesa untuk menceritakan dan berkongsi masalah yang dialami. Jika pelajar tersebut tidak mempunyai rakan atau teman, mereka juga perlu mencari orang yang lebih berpengalaman untuk membantu mereka seperti khidmat kaunseling. Jadi, dengan mencari teman atau tidak menyendiri merupakan salah satu langkah untuk mengelakkan daripada kemurungan semasa online learning. Selain itu, belajar mengurus masa dengan betul. Tanpa pengurusan masa yang betul, ia boleh membebankan fizikal dan minda seseorang. Sekiranya semuanya terancang, pasti tidak mustahil untuk mengelak konflik pertembungan tegasan. Salam sejahtera, saya Melvis Ginawan. Kesimpulan daripada tajuk yang dibincangkan oleh kumpulan kami iaitu tentang kemurungan online learning atau pembelajaran di atas talian dalam kalangan mahasiswa sememangnya mendatangkan banyak impak secara makro kepada keberkesanan pembelajaran pelajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kemurungan online learning ini berlaku adalah seperti yang telah dinyatakan iaitu aspek kewangan, masalah keluarga dan faktor penggunaan media sosial secara berlebihan haruslah kita selidiki. Hal ini kerana faktor-faktor inilah yang membawa kepada impak-impak negatif kemurungan online learning iaitu seperti emosi tidak stabil, insomnia dan kehilangan minat serta keseronokan dalam melaksanakan tugasan. Kesan ini semakin hari semakin memudaratkan sekiranya tiada usaha yang dilaksanakan bagi membendung masalah ini. Oleh itu, langkah-langkah yang proaktif dan efektif haruslah dilaksanakan. Antara kaedah yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa adalah seperti mereka perlu mencari teman atau tidak bersendirian dan belajar menguruskan masa dengan betul. Oleh yang demikian, mahasiswa haruslah peka terhadap masalah kemurungan yang mereka alami. Masalah kemurungan online learning dalam kalangan mahasiswa ini boleh kita kendalikan sekiranya setiap masyarakat dapat bekerjasama dan saling memahami kemelut pendidikan yang dihadapi oleh para mahasiswa pada hari ini. Sekian, terima kasih.